Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam penghulu segala hari Sayyidul Ayyam. Salam penghulu segala hari Sayyidul Ayyam. Kita bertemu pada bulan pertama Rabiul Awal. Kita bertemu dalam bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat memperbanyakkan selawat dan salam pada bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal ini. Dan moga-moga Allah limpahkan kepada kita cinta dan juga taufik untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Kak Azimah, Mida Sobari, Nur Razia Mukhtar, Jamilah, Ihsan, Zahara Alia, Samsarina Saifuddin, Fauzan Muhammad, Galik Spirit. Ahlan Kak Jamilah Ihsan, terima kasih. Jazakillah khairah. Nurisa Wan Hassan, Kamalia Maisarah, Kak Safia Sapian, Hajarah Zai, Kamiza Muhammad Ahmil, Mas Niyah, Zakia Muhammad Nin, Kati Khairuddin, Ana Sukaimi, Azima, Nurazia Mukhtar, kemudian Ija Rahman, Nad Nadiah, Galik Spirit, Fatimah Cikmat, Zahara Alias, Kamiza Muhammad Amil, Jazakillah khairah, terima kasih. Anna Sukaimi, Aziza Izzah, Nurisa Wan Hassan, Hajjah Gayah Daud, Hani Nani, Safia Sharif, Tuan Nurahim Sharif, serta Salabiah Sa'ad, dan juga Atikah Farziana Suria, Aniza Omar, Zahara Alias, Cik Wan, Fatimah Abdul Ghani, Kak Langsu, Cik Mas dan juga Zaliha Kamaruddin. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Pada pagi Jumaat ini kita telah berada pada siri yang ke-16. Siri yang ke-16 daripada program khas Maulidur Rasul yang bertajuk Peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan Tuan Nurahim Sharif, jazakumullah khairah, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas setiap rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-21. Mohon jasa baik sahabat-sahabat bantu catat di ruangan komen muka surat yang ke-21. Muka surat yang ke-21 masih lagi berkisah dan menceritakan tentang perjalanan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke Madinah. Perjalanan daripada Mekah menuju ke Madinah memakan masa beberapa hari. Lebih kurang 8 hari perjalanan. Selain daripada 3 hari baginda Nabi SAW berada di Gua Thur, maka lebih kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 11 hari sebelum baginda Nabi SAW tiba di Quba.
Dalam perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Quba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Suraqah bin Malik. Dan Suraqah bin Malik daripada awal nak menangkap Nabi, kerana pada waktu itu ganjarannya sangat besar, 100 ekor unta. Nilainya zaman kita antara ratusan ke jutaan ringgit. Kalaulah kita kata harga unta 5,000, tapi selalunya harga unta lebih mahal daripada itu. Unta yang baik, unta yang elok, umur yang baik, lebih daripada 5,000. Maka ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Suraqah bin Malik bertemu dengan Nabi, maka kita dah baca semalam, maka mengapakah tiba-tiba dia berubah? Daripada awalnya nak menangkap Nabi, nak membunuh Nabi, kemudian pada waktu itu dia sanggup untuk melepaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berjanji kepada baginda yang mana beliau pada waktu itu akan menjauhkan orang Quraisy daripada jalan yang Nabi lalu. Dia merahsiakan dan dia benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan perjalanan. Maka kita baca pada tulisan yang berwarna hitam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata penulis buku, tajuknya muka surat yang ke-21, Gelang milik Kerajaan Farsi. Gelang milik Kerajaan Farsi. Maka kata penulis buku, ketika Suraqah bin Malik semakin menghampiri Nabi, bila dia dapat bertemu dengan Nabi, dan pada waktu itu dia menunggang kuda, Nabi menunggang unta, maka dia lajukan kudanya mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Abu Bakar dah mula risau. Abu Bakar dah risau bukan kerana risaukan dirinya, kerana dia risaukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Suraqah bin Malik sendiri cerita dalam kitab sirah yang lain bagaimana beliau berkata Abu Bakar sentiasa menoleh ke belakang. Dilihat Suraqah makin hampir. Tetapi kata Suraqah bin Malik, Rasulullah langsung tidak melihat. Nabi teruskan perjalanan macam biasa. Yakinnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata penulis buku, tanpa menoleh ke belakang, Nabi langsung tak menoleh ke belakang. Maka Nabi SAW berdoa, Ya Allah, selamatkan kami daripadanya dengan cara yang engkau mahu. Ya Allah, selamatkan kami daripadanya dengan cara yang engkau mahu. Itu je doa Nabi SAW. Maka apa yang berlaku? Maka Suraqah bin Malik sendiri menceritakan, belum sempat habisnya doa Nabi, kaki kuda Suraqah terbenam ke dalam bumi dan Suraqah jatuh daripada kudanya. Dan itulah kali pertama dia jatuh daripada kudanya. Kenapa? Sedangkan Suraqah terkenal sebagai seorang pakar penunggang kuda di Mekah. Dia sangat handal dalam menunggang kuda. Dia tak pernah jatuh. Maka ketika mana Nabi SAW berdoa, Ya Allah, selamatkan kami daripadanya dengan cara yang engkau mahu. Engkau lebih tahu apakah cara yang terbaik. Maka terbenam kaki kuda Suraqah dalam bumi dan pada waktu itu tercampak dia, terjatuhnya daripada kuda. Padahal dia tak pernah jatuh. Dia seorang yang mahir, pakar. Dia boleh tunggang kuda pada waktu itu tanpa jatuh, dengan laju dan sebagainya. Kemudian pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bangun. Dan pada waktu itu dia keluarkan kudanya daripada bumi, daripada tanah. Dia keluarkan. Dia kejar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu itu dia nak memanah Nabi, tetapi kaki kudanya terbenam lagi buat kali kedua. Maka dia jatuh lagi. Tapi dia tak putus asa. Dia keluarkan balik kuda dia, dia korek tanah. Pada waktu itu dia kejar Nabi. Namun berlaku lagi untuk kali ke-3. 3 kali begitu. Daripada sini kita belajar yang pertamanya keyakinan Nabi SAW. Nabi langsung tidak toleh. Keyakinan Nabi kepada Allah yang mana Nabi tahu Allah pasti akan jaga. Yang mana Nabi tahu Allah pasti akan pelihara. Maka di sini kita boleh belajar tentang keyakinan Nabi kepada Allah. Kita mungkin tak dapat nak ada keyakinan kepada Allah seperti Nabi. Namun yang kita boleh buat adalah kita belajar yakin dengan Allah. Belajar yakin dengan Allah. Lagi-lagi ketika mana tahun lalu, pada waktu COVID dan juga pada awal tahun ini, bagaimana ramai yang mungkin diuji. Tetapi belajar yakin dengan Allah. Allah pasti akan buka jalan. Kita usaha ikhtiar dan doa,
Allah pasti akan angkat segala kesulitan dan kesusahan. Maka yang pertama kita belajar daripada kisah Suraqah ini, ketika mana dia mengejar Nabi, maka betapa yakinnya Nabi dengan Allah. Nabi langsung tak toleh. Nabi langsung tak pandang belakang. Nabi SAW teruskan perjalanan. Dan kemudian yang kedua kita belajar daripada doa Nabi, Ya Allah selamatkan kami dengan apa cara yang kau mahu. Kita kalaulah kita minta pada waktu itu mungkin kita salah minta. Tetapi Nabi SAW serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apa cara yang engkau mahu, maka engkau bantulah kami. Itu yang kita belajar yang kedua. Yang kita belajar ketiga, kadang-kala manusia ini bila nak melakukan perkara yang Allah tak suka, Allah dah bagi teguran. Macam Suraqah bin Malik, Allah dah bagi teguran. Dia tak pernah jatuh daripada kuda, jatuh sekali. Dan begitulah, dan dia bangkit, nak lagi tangkap Nabi. Jatuh kali kedua. Kemudian nak juga bangkit, nak kejar lagi Nabi, nak bunuh Nabi, nak panah Nabi. Kemudian kali ketiga, baru dia sedar. Maka daripada sini juga kita boleh belajar, kadang-kala manusia begitu. Apabila dia nak buat benda yang Allah tak suka, apabila dia nak buat maksiat, maka kadang-kala Allah dah bagi teguran dah kali pertama. Tapi kadang-kala manusia ni dia ambil tak indah. Dia cuba pada waktu itu nak buat juga, maka teguran kali kedua. Dan kadang-kala manusia itu berkali-kali ditegur, namun dia masih lagi tak nak berhenti, tak nak meninggalkan, tak nak bertaubat, maka itulah menjadikan hatinya pada waktu itu rosak, hatinya menjadi hitam. Tapi sebaliknya Suraqah selepas 3 kali, pada waktu itu dia sedar, ini adalah peringatan daripada Allah. Sebab itu dibiarkan Nabi SAW. Lalu kita boleh belajar daripada Suraqah ini, kita hendaklah nak menjadi orang yang apabila Allah bagi teguran, maka pada waktu itu kita bertaubat. Kita meninggalkan maksiat. Kita perbanyakkan melakukan perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mana 3 kali, maka dia dah sedar, ini bukan biasa-biasa. Ini adalah manusia yang benar-benar dijaga. Kata penulis buku, maka barulah dia sedar Nabi adalah makhluk yang terpelihara, insan yang terpelihara. Ada seseorang yang menjaga baginda Nabi SAW. Maka Suraqah bin Malik menjerit meminta tolong kepada baginda Nabi SAW. Barulah Nabi SAW bertanya, siapa kamu? Maka Suraqah menjawab, aku Suraqah bin Malik. Maka Nabi SAW pada waktu itu terus buat tawaran kepada dia. Sebab Nabi tahu Suraqah ni dia bukanlah di antara musuh Islam. Nabi tahu. Dia sekadar nak tangkap Nabi kerana kekayaan. Dia sekadar nak tangkap Nabi kerana tawaran 100 ekor unta. Kerana pada waktu itu kewangan. Bukan kerana dia benci Nabi. Bukan kerana pada waktu itu dia nak bunuh Nabi. Nabi tahu. Maka Nabi SAW pada waktu itu terus buat tawaran dengan dia. Dan dia terus yakin. Sebab dia dah nampak 3 kali kudanya terbenam dalam bumi. Nabi SAW terus buat tawaran kepadanya. Nabi SAW bertanya, wahai Suraqah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai gelang milik Raja Farsi, milik Kisra? Bagaimana perasaanmu kalaulah engkau dapat memakai gelang Kisra? Dan Kisra bukanlah pada waktu itu satu kerajaan kecil. Ianya adalah kuasa besar dunia. Ianya pada waktu itu adalah pemerintah dunia. Ianya adalah kuasa besar. Maka pada waktu itu Suraqah terkejut. Maksudnya gelang yang dipakai oleh Kisra, yang mesti harganya adalah ratusan juta ringgit pada zaman kita, bilion mungkin. Maka itu bukanlah satu benda yang murah dan bukanlah satu benda yang pada waktu itu senang nak dapat. Maka Suraqah tanya balik, bahawa adakah engkau maksudkan Kisra bin Hurmuz? Dalam setengah riwayat Suraqah bin Malik bertanya, Anusharwan, adakah gelang milik Anusharwan? Anusharwan maksudnya nama kepada Kisra pada waktu itu. Tercengang Suraqah apabila ditawarkan hadiah tersebut. Kenapa? Kerana Farsi ketika itu adalah kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar. Contohnya saya kata dengan sahabat-sahabat, siapa yang mana bantu perjuangan dakwah saya janji saya akan bagi kepada dia kekayaan milik milik Presiden Rusia contoh.
ataupun kekayaan milik Presiden Amerika contoh, saya akan kata begitu, maka automatik semua orang akan mendustakan apa yang Umar ni kata apa pula. Cukup-cukuplah mengajar sirah je, tiba-tiba nak menjadikan kekayaan Rusia kalau orang bantu dia, kekayaan kerajaan Amerika ataupun Presiden Amerika kalau bantu dia. Ada tak orang nak percaya? Mungkin tak ada siapa yang percaya. Mungkin saya akan dilabel gila dan sebagainya. Tetapi itulah situasi yang dihadapi oleh Suraqah. Dia terkejut bahawa Rasulullah pada waktu ini sedang berhijrah, sedang meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Tak ada apa-apa. Pada waktu itu hanya bersama dengan beberapa orang. Tetapi Rasulullah menjanjikan gelang emas yang dipakai oleh Raja Farsi, Raja Kisra, yang pada waktu itu merupakan superpower, merupakan kuasa besar pemerintah dunia pada waktu itu. Maka dia pun terkejut. Kisra bin Hurmuz tercengang Suraqah kerana pada waktu itu kerajaan Farsi adalah kerajaan besar. Maka dia terkejut bagaimana Muhammad boleh menjanjikannya. Tetapi pada waktu itu dia percaya kepada Nabi SAW. Walaupun dia belum lagi masuk Islam, dia percaya. Maka pada waktu itu dia berjanji dengan Nabi yang mana dia akan rahsiakan jalan yang Nabi lalu. Bahkan dia berjanji kepada Nabi yang dia akan alihkan Quraisy daripada mencari Nabi dekat jalan ini. Bahkan pada waktu itu dia benarkan Nabi SAW untuk meneruskan hijrah. Bahkan dalam setengah riwayat dia nak bagi senjata dia, kuda dia untuk Nabi, dan itu ditolak oleh baginda Nabi SAW. Dan benarlah apa yang Rasulullah janji pada waktu zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Terharu Suraqah bin Malik kerana pada waktu itu jatuhnya pemerintahan Kisra, dan pada waktu itu Umar bin Khattab bagi pihak Nabi, sebab Nabi dah wafat, Umar bin Khattab bagi pihak Nabi, dia serahkan gelang milik Kisra kepada Suraqah bin Malik radhiyallahu taala anhu, diserahkan kepada Suraqah bin Malik. Bila Suraqah bin Malik terima gelang itu, dia teringat perjanjiannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pada waktu itu apa yang Nabi SAW sebut menjadi kenyataan. Apa yang Nabi SAW sebut menjadi realiti, dan ketika mana dia pegang gelang Kisra tersebut, menjadikan dia ingat balik peristiwa ketika mana dia mengejar Nabi SAW, dan pada waktu itu dia buat perkara yang betul, dia percaya kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu kata penulis buku, ketika mana pemerintahan Umar Al-Khattab, Farsi telah jatuh ke tangan Islam, maka tentera Islam membawa harta rampasan Farsi untuk diagihkan sesama mereka. Maka harta itu dibawa ke Madinah. Umar bin Khattab teringat peristiwa ini, lalu dia serahkan apa yang menjadi milik Suraqah bin Malik, iaitu gelang Kisra, kepada Suraqah bin Malik radhiyallahu taala anhu. Daripada sini kita belajar juga bagaimana Nabi SAW punya impian adalah impian yang sangat besar. Impian yang sangat besar. Bagaimana pada waktu ketika mana dalam perjalanan menuju ke Madinah yang Nabi tak ada apa-apa. Nabi SAW unta Abu Bakar Al-Qaswa pun Nabi beli secara hutang. Tetapi impian Nabi sangat besar. Impian Nabi sangat besar. Impian Nabi pada waktu itu adalah impian ummah. Sehingga kan Nabi pada waktu itu dah sebut tentang Kisra dan Kaisar. Dan pada waktu itu para sahabat percaya kepada impian Nabi SAW. Maka sebenarnya dalam hidup kita tidak salah untuk berimpian. Dan selalunya Allah akan zahirkan impian itu menjadi kenyataan. Maka sebab itu kita sebagai umat Islam mestilah berimpian besar. Lagi-lagi dalam urusan agama, bagaimana pada waktu itu kita nak memartabatkan kalimah Allah. Begitu juga dalam urusan dunia, bagaimana pada waktu itu kita nak menjadi seorang yang pada waktu itu menjadi pembayar zakat yang terbaik. Apabila kita memiliki impian yang besar, impian yang baik. Maka Nabi SAW
mempunyai impian yang sangat besar. Walaupun waktu Nabi hidup, Nabi SAW tak nampak jatuhnya kerajaan Kisra, namun berlaku tak lama selepas itu pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata penulis buku, dalam perjalanan Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita yang dikenali sebagai Ummu Ma'bad. Kata penulis buku, singgah sebentar di kemah wanita Badui, Ummu Ma'bad. Maka Nabi SAW telah memperlihatkan mukjizat baginda dengan mengeluarkan susu daripada kambing yang sudah tua milik seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Maka Ummu Ma'bad adalah seorang wanita yang dia ketika mana pada waktu itu dia duduk berdua dengan suaminya dekat dalam kemah. Dan dia selalu membantu musafir yang lalu lalang di situ kepada susu ataupun air yang dia miliki. Sebab itu adalah padang pasir. Dan dia termasuk daripada kalangan orang Arab Badui yang tinggal di padang pasir. Ketika mana Nabi SAW datang, waktu itu suami dia keluar. Maka Abu Bakar bertanya kepada Ummu Ma'bad, ada tak sesuatu yang mereka boleh minum? Kerana pada waktu itu mereka kehausan dan dahaga. Maka Ummu Ma'bad berkata, tak ada apa-apa, sebab kambing yang ada ini pun sudah tua. Maka Nabi SAW minta izin untuk perah dan dia tak kenal itu adalah Muhammad bin Abdullah. Dia kata silakan. Maka Nabi SAW usap kambing tersebut, maka keluarlah susu yang banyak. Dia terkejut sebab ini adalah kambing yang tua. Kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanan. Bila suami dia pulang, suami dia nampak berbeza. Keadaan kambing yang sudah tua tiba-tiba boleh mengeluarkan susu. Maka suami dia bertanya, siapa yang lalu di sini sebentar tadi? Maka Ummu Ma'bad menceritakan tentang lelaki yang mana dia nampak itulah Nabi SAW. Dan ketika mana dia ceritakan tentang sifat Nabi, begitu indah perkataan yang disifatkan tentang Nabi SAW. Sebab itu ketika mana kita baca Syama'il baginda Nabi, kita baca juga riwayat tentang kata-kata Ummu Ma'bad ketika mana dia sifatkan, dia gambarkan keadaan Nabi SAW kepada suami dia. Lalu ini kisah Ummu Ma'bad. Kemudian setelah beberapa hari menempuh perjalanan yang panas, perjalanan yang jauh, maka Nabi SAW tiba di Quba. Kata penulis buku, setelah menempuh laluan yang sukar, yang mana pelbagai ujian dan rintangan, akhirnya Nabi telah tiba di Quba, sebuah kawasan yang terletak di pinggiran Madinah. Lalu Nabi SAW telah membina masjid yang pertama dalam sejarah Islam di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baginda Nabi SAW telah membina masjid yang pertama di sini. Kita telah sebutkan sebelum ini kenapa baginda duduk lama dekat Quba. Maka kata para ulama sirah, dan kenapa Nabi bina masjid di Quba sebelum Masjid Nabawi? Kata para ulama sirah, ini adalah kerana penduduk Madinah terdiri daripada dua suku besar, Aus dan juga Khazraj. Maka orang-orang Khazraj adalah mereka mendiami kawasan sekitar Masjid Nabawi pada zaman kita. Dan disitulah tempat yang Nabi ingin pergi. Namun, kalaulah Nabi terus sampai ke Madinah, dan pada waktu itu Nabi tidak duduk lama di Quba, maka orang-orang Aus akan terasa. Sebab orang Aus adalah suku yang besar juga di Madinah. Sebab itulah kata para ulama sirah, Nabi sengaja duduk di Quba selama 4 hari. Mengikut sebahagian pandangan ulama sirah, ada mengatakan berbelas hari. Dan Nabi bina masjid di Quba, masjid yang pertama, kerana pada waktu itu nak meraihkan orang-orang Aus yang meninggal di kawasan pinggiran, yang tinggal, yang mendiami kawasan pinggiran Madinah. Kata penulis buku, selepas 4 hari berada di Quba, Nabi kembali meneruskan perjalanan ke Madinah pada hari Jumaat. Sebelum itu Rasulullah SAW sempat menunaikan solat Jumaat bersama Bani Salim bin Auf. Lalu Bani Salim bin Auf punya tempat, maka ini adalah Jumaat yang pertama. Sahabat boleh catat dalam buku, ini adalah Jumaat pertama. Dekat Mekah tak ada solat Jumaat. Maka ini adalah Jumaat yang pertama. Daripada Jumaat inilah dan juga daripada solat Jumaat ini, banyak hukum ahkam yang para ulama fiqh keluarkan. Syarat-syarat sah solat Jumaat dan sebagainya.
Maka pada waktu itu Nabi SAW solat Jumaat di perkampungan Banu Salim bin Auf, dan ini dikira sebagai Jumaat yang pertama. Sebab itu di tempat Nabi solat Jumaat dikenali sebagai Masjidul Jumaah. Inilah solat Jumaat dan khutbah Jumaat pertama dalam Islam. Dalam perjalanan Nabi daripada Quba menuju ke Madinah, pada waktu itu Nabi SAW diiringi oleh keluarga Nabi SAW. Kemudian 13 Rabiul Awal, Nabi SAW tiba di Madinah. Ada pandangan mengatakan 12 Rabiul Awal Nabi tiba di Madinah, sebab Nabi SAW tiba di Quba lebih kurang 8 Rabiul Awal. Lalu ini menjadikan 12 Rabiul Awal. Maka Nabi SAW tiba di Madinah. Ketibaan baginda di Madinah bukan hanya sebagai Nabi, namun juga sebagai pemerintah ataupun istilah zaman kita Presiden, Perdana Menteri. Maka sambutan ketibaan baginda sungguh meriah. Penduduk Madinah berebut-rebut menawarkan baginda akan menetap di rumah mereka. Sebab pada waktu itu Nabi SAW belum ada tempat tinggal. Maka mereka ajak Nabi untuk tinggal bersama dengan mereka. Namun baginda hanya membiarkan unta baginda berhenti di tempat yang ia suka. Maka sabda Nabi SAW, da'uha, biarkanlah unta ini berjalan, fa innaha ma'murah, kerana unta ini mendapat arahan daripada Allah. Maka akhirnya unta Nabi SAW berhenti di hadapan dan berhampiran dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari daripada suku Bani Najjar. Dan ini adalah ketentuan Allah, dan ini adalah salah satu hikmah yang mana Bani Najjar sebenarnya adalah keluarga Nabi sendiri. Lalu seolah-olah Nabi balik ke kampung sendiri, kerana Abdul Muttalib atuk Nabi berasal daripada suku Bani Najjar. Maka bila Nabi SAW menetap bersama dengan Bani Najjar, seolah-olah Nabi SAW balik ke kampung halaman baginda. Maka baginda dijemput oleh Abu Ayyub Al-Ansari untuk menetap di rumahnya sementara menanti Masjid Nabawi dan kuartus Nabi ataupun tempat tinggal Nabi SAW siap. Maka di sinilah kita nampak Nabi menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa bulan. Kemudian penulis buku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata penulis buku, kita boleh imbas QR code dekat muka surat 22. Nanti akan dibawakan kita kepada penerangan yang dilakukan oleh Dr. Zahazan ataupun Al-Fadhil Ustaz Zahazan di salah satu video beliau di YouTube. Kemudian kita lihat tulisan yang kecil pada gambar Rajah Semenanjung Arab ini, maka diterangkan tentang Gua Thur. Pilihan Nabi untuk bersembunyi di Gua Thur adalah sebahagian daripada strategi Rasulullah. Kan apakah strateginya? Kata penulis buku, untuk mengelirukan musuh apabila memulakan perjalanan daripada arah selatan Mekah. Kerana Madinah pada waktu itu terletak di utara. Maka itu strategi Nabi. Nabi pergi ke arah bertentangan daripada arah Madinah. Kemudian penulis buku bawakan tajuk, kalaulah kita ingat hijrah mudah, sebenarnya bukan mudah. Sebenarnya bukan mudah hijrah tersebut. Sebab itu penulis membawakan tajuk, hijrah bukan mudah. Dan kalaulah pada zaman kita ada orang yang nak berhijrah, meninggalkan cara hidup yang sebelum ini kepada yang lebih baik, meninggalkan cara hidup yang mungkin Allah kurang suka kepada cara hidup yang diredai oleh Allah, memang ada cabaran, memang pada waktu itu ada ujian. Sebab itu dibawakan tajuk ini sebagai peringatan, hijrah bukanlah mudah. Kata penulis buku, kalaulah dapat dibayangkan betapa sukarnya hijrah Rasulullah SAW ini, sudahlah perjalanan sejauh antara 451 ke 490 kilometer. Yang mana pada zaman Nabi, pada waktu itu Nabi sendiri mengambil masa 8 hari. 8 hari daripada Gua Thur nak sampai ke Quba.
Pertama, laluan hijrah Nabi bukanlah laluan biasa para pedagang, tetapi laluan berbeza dan lebih jauh daripada laluan biasa. Maka itu satu. Laluan biasa mungkin pada waktu itu ada banyak kemudahan. Ada arak-arak badui yang pada waktu itu mereka berada di pinggiran jalan pada waktu itu yang boleh Nabi dan yang boleh pedagang-pedagang, peniaga-peniaga membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu. Tetapi jalan yang Nabi ambil ini satunya lebih jauh. Dan kemudian pada waktu itu jalan yang orang tak lalu. Sebab itu ada kesukaran daripada sudut makan minum dan lain-lain bekalan. Yang kedua, bertarung pula dengan kedinginan malam dan kepanasan terik matahari siang. Maka ini cabaran yang dilalui oleh baginda dan Abu Bakar serta Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhum. Yang ketiga, hijrah Nabi dalam situasi getir. Kenapa? Sebab sedang diburu oleh musuh. Bukan untuk ditangkap ataupun ditawan. Tetapi pada waktu itu juga nak dibunuh kerana tawarannya sangat besar. Adalah 100 ekor unta. Cuba, kalaulah contohnya ada yang menawarkan sesiapa yang mana dapat tangkap orang ini, ganjarannya adalah RM1,000,000. Contoh RM1,000,000. Maka nescaya penuhlah dekat jalanan mencari orang tersebut. Satu Malaysia mungkin. Daripada tempat sekitar Malaysia pun mungkin. Pada waktu itu siapa yang jumpa orang ini dan dia sebenarnya nak menuju ke tempat ini, dah tak ada jalan lain menuju ke tempat itu, nescaya ganjarannya RM1,000,000. Walaupun kena bunuh dia, maka pada waktu itu bunuh dia. Maka nescaya manusia akan mencari. Kerana ganjaran dia besar. Maka ini yang Nabi SAW hadapi. Pada waktu itu dikejar, dicari oleh musuh. Dan usia Nabi pada waktu ini bukan muda. Usia Nabi pada waktu ini adalah 53 tahun. Dan inilah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi dan juga pada sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian penulis membawakan tajuk apakah yang berlaku pada bulan Sya'ban. Lalu kita dah selesai dah bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. InsyaAllah pada siri yang seterusnya pada jam 9.10 malam nanti kita akan sambung berkenaan tentang bulan Sya'ban. Apakah yang berlaku? Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku yang sedang kita baca ini, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.